Kita mulakan daripada hadis 4165. وبه قال حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي قال حدثني أبي قال حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع قال حدثني أبي وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال قلت لسلمة بن الأكوع على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال على الموت. وبه قال حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال لقيت البراء بن عازب رضي الله عنهما فقلت طوبى لك صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته تحت الشجرة فقال يا ابن أخي إنك لا تدري ما أحدثنا بعده. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن يحيى عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وبه قال حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال الحديبية قال أصحابه هنيئا مريئا فما لنا فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. قال شعبة فقدمت الكوفة فحدثت بهذا كله عن قتادة ثم رجعت فذكرت له فقال أما إنا فتحنا لك فعن أنس وأما هنيئا مريئا فعن عكرمة. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إسحاق عن مجزأة بن الزاهر الأسلمي عن أبيه وكان ممن شهد الشجرة قال إني لأوقد تحت القدر بلحوم الحمر إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر. وعن مجزأة عن رجل منهم من أصحاب الشجرة اسمه أهبان بن أوس وكان اشتكى ركبته وكان إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة. Itu hadis 4171. Itulah beberapa hadis yang kita baru baca sekejap tadi. InsyaAllah kalau sempat semuanya kita bincangkan. Pagi ni kita akan bincangkan, kalau tidak pun setakat mana yang sempat lah. Balik semula ke tempat mula-mula kita baca tadi untuk melihat terjemahan semuanya. Kita masih lagi di bawah Ghazwah Hudaybiyah. Ghazwah Hudaybiyah. Hadisnya banyaklah di bawah Ghazwah Hudaybiyah. Hari ini kita akan mulakan daripada hadis 4165. Yahya bin Ya'la al-Muharibi meriwayatkan kepada kami, katanya ayahku, yakni Ya'la meriwayatkan kepadaku, katanya Iyas bin Salamah bin Al-Aqwa' meriwayatkan kepada kami, katanya ayahku meriwayatkan kepadaku, yakni Salamah meriwayatkan kepadaku, kata Iyas anaknya, dia tu siapa? Yakni Salamah tu.
ayah kepada Iyas tu. Dia adalah salah seorang sahabat yang ikut serta dalam bai'ah di bawah pokok di Hudaibiyah. Katanya, ini kata ayahku, maksud ayahku tu Salamah lah. Kami bersalat Jumaat bersama Nabi SAW. Selesai salat, kami beranjak pergi. Ketika itu tidak ada lagi bayangan dinding yang dapat kami jadikan untuk tempat berteduh. Itulah riwayat pertama yang kita baca tadi. Seterusnya kita akan baca lagi riwayat-riwayat seterusnya. Yahya bin Ya'la al-Muharibi. Yahya bin Ya'la al-Muharibi. Pertama sekali berkenaan dengan nama ni, Yahya Ya'la. Itu nampak sesuai kan dengan ya kedua-duanya. Permulaan itu. Itulah yang saya eloknya, nama ni ada maknanya. Ada maknanya. Yahya itu pun pada asalnya fi'il, fi'il mudhari'. Ya'la sama juga fi'il mudhari'. Kemudian ia dijadikan sebagai nama orang. Bila begitu dipanggil alam. Nama orang ni alam. Isim alam. Jadi alam apa ni? Alam manqul. Alam manqul dipanggil. Jadi ada ni alam murtajal, ada alam manqul. Ini termasuk dalam alam manqul. Untuk maklumat tambahan lah. Kemudian di akhirnya tidak nampak tu sebab dia tu adalah isim maksur. Tidak nampak baris di akhir dia tu. Kalau tidak, kita akan nampak baris dia di akhir tu. Baris dia mesti kena satu baris. Macam Iyas. Baris satu, bukan Iyasun, tapi Iyasu, baris satu. Salamata, satu baris, bukan Salamatan. Ni baris satu. Jadi perkataan isim yang akhirnya berbaris satu, tidak bertanwin, dipanggil ismul ladzi la yansarif. Dipanggil ismul ladzi la yansarif. Jadi isim yang tidak boleh bertanwin. Kalau orang yang belajar nahwu bahasa Arab, dia tahulah isim yang tidak boleh bertanwin ni memang nama dia ismul ladzi la yansarif. Kenapa dia tidak boleh bertanwin? Dia mesti ada dua sebab. Jadi kalau Yahya dan Ya'la ni, dua sebab tu apa? Satu sebab merujuk kepada lafaz, dan satu lagi sebab merujuk kepada maknanya. Itulah dua sebab yang menghalang sesuatu isim tu daripada bertanwin. Jadi yang merujuk kepada lafaznya ialah waznul fi'il. Yahya ni wazan fi'il dipanggil. Wazan fi'il ini mana kita boleh sebut ini bentuk ni fi'il mudhari' ni macam ni. Ya'la, Aliya Ya'la misalnya, Hayya Yahya, begitu. Ada bentuk fi'il mudhari'. Itu wazan fi'il. Itu yang merujuk kepada lafaznya. Yang merujuk kepada maknanya ialah alamiyah. Sekarang ni dia bukan fi'il biasa, maknanya hidup, bukan. Ya'la maknanya tinggi, bukan. Ia adalah nama orang. Itu dipanggil alamiyah. Itulah dua sebab yang menghalang dia daripada bertanwin. Tapi tanwinnya tak nampak di sini. Tanwinnya tak nampak. Sebab apa? Sebab dia isim maksur. Isim maksur ialah isim yang berakhir dengan alif layyinah. Alif layyinah
bentuknya ialah seperti ya tapi tidak bertitik. Itu macam Yahya. Selepas ya tu macam alif lah. Yahya. Tapi tidak ditulis alif. Ditulis ya. Ya tu bukan ya sebenarnya, tetapi alif layyinah. Alif yang lembut dipanggil. Sama juga ya'la. Ya'la. Macam ada alif di belakang tu. Tapi sebenarnya tidak alif. Alif biasalah, tapi itu dipanggil alif layyinah. Macam ya, tapi ia tidak bertitik. Itu bezanya. Dia ada dua bentuk ya. Yang bertitik dan yang tidak bertitik. Yang bertitik tu macam kita tengok selepas tu al-muharibi. B. Ya tu kan tengok. Ya tu bertitik. Tu ya sungguh. Bukan ya zahir saja nampak, tidak. Ya sungguh. Adapun ya pada ya'la dan pada Yahya ini bukan ya sebenarnya. Itu dipanggil alif layyinah. Mana setiap isim yang berakhir dengan alif layyinah dan huruf sebelumnya berbaris di atas itu dipanggil isim maqsur. Itu maklumat maklumat tentang perkataan itu. Dan kedua-duanya ada makna. Yahya maknanya hidup. Ya'la maknanya tinggi. Ya'la, ya'lu pun boleh juga. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Ya'lu, ya'la ni mana daripada aliya ya'la. Bab sami'a yasma'u. Ini dari segi maklumat untuk kepada yang ada sedikit sebanyak asas tu, saya rasa berguna. Kepada yang tak tahu tu, tak apalah. Dengar sajalah. Sekurang-kurangnya tahu. Sebenarnya kalau kita nak bincang benda-benda macam tu pun boleh dibincangkan. Dalam kitab-kitab syarah ni pun kita tak bincang dah benda-benda macam tu. Dia cuma sebut Yahya ibnu Ya'la bifathil ya akhirul huruf wa sukunil ain al-muhmalah wa fathil lam wa bil qasri. Ni qasar dipanggil. Yahya qasar, baca begitu. Ya'la. Sebab itu dipanggil isim maqsur. Sebab dia baca dengan qasar akhir dia tu. Gitu ya, sekadar tu dia sebut. Dia pun tak ada sebut banyak-banyak macam yang kita sebut tadi. Tetapi maksud saya kepada yang nak mendalami ilmu hadis dan ilmu-ilmu Quran salah satu perkara yang perlu dia kena tahu benda-benda tadilah. Soal nak bincang ke tidak nak bincang tu cerita lain. Nak cerita kepada tidak nak cerita ke itu cerita lain, tapi kena tahu barulah dia boleh mendalami, barulah dia boleh menghayati sepenuhnya. Kalau tidak, tak akan sampai ke dasarnya. Begitu. Boleh ke tidak tu? Faham ke tidak? Faham. Kalau berasa berguna, alhamdulillah. Kalau tidak berguna, saya sekadar sebut sepintas lalu saja. Nak ceritanya banyak yang saya tidak bincang di sini. Sebenarnya kalau nak bincang banyak lagi. Saya buat ni lebih kurang lah nota ni ataupun ulasan ni untuk umum supaya ramai daripada orang yang tahu bahasa Melayu ni dia boleh dapat ambil munafaat daripada pengajaran hadis itu. Tapi kalau kita nak menyelami dengan betul, kita kena sampai ke situ. Itu maksud saya. Kena sampai ke situ. Soal kita nak bincang ke tidak nak bincang itu cerita lain. Saya pun tak bincang di sini. Saya pun tak bincang. Cumanya baru kita tahu ya, ini ada makna semuanya. Yahya maknanya hidup. Kemudian dia tidak guna madhi, dia guna mudhari'. Kenapa nama itu digunakan dalam bentuk mudhari'? Apa beza antara fi'il mudhari' dengan fi'il madhi dengan fi'il lain? Apa beza? Ada beza. Fi'il mudhari' dia menunjukkan tajaddud dan istimrar. Tajaddud dan istimrar maknanya baru dan berterusan, sentiasa.
Maknanya hidup itu diharapkan sentiasa baru, hidup yang baru, yang segar, bukan hidup yang layu, yang lemah, tidak. Dan berterusan. Mana ketika kita sebut dia sedang hidup, bukan dia telah hidup. Kalau telah hidup, hari ini mungkin mati dah, tak hidup lagi. Itu maksudnya. Jadi makna tu pun dalam maksudnya. Itulah orang panggil bahasa yang berakar umbi, bahasa yang bertamadun. Kita nak tengok sesuatu bahasa tu bertamadun ke tidak, antaranya kita boleh nilai dari sudut perkataan-perkataan yang diguna tu. Pada namanya, pada apanya pun, itu kita boleh nilai di situ. Nilainya tinggi. Nilainya tinggi. Itu Yahya. Satu lagi Ya'la. Mula dengan, biasalah orang kita pun begitu juga kan. Kalau nama tu ayah, kepala dia, permulaan dia anak tu pun nak A jugalah. Ada juga. Cuma kadang-kadang kita ni tak fikir. Kita ni tak fikir kenapa kita buat gitu. Semata-mata kerana serupa nama, permulaan itu. Kita tak fikir dari sudut makna dia tu. Maknanya sepatutnya kita kena fikir juga dari sudut maknanya. Kena fikir juga. Sepatutnya kita kena fikir juga dari sudut maknanya. Kena fikir. Tadi saya buka mula-mula tadi, peserta kita mula-mula masuk, saya panggil tu tak menyaut, tak dengar, ada masalah sikit. Nama yang saya tengok tadi Hardi. Hardi ada ni kan? Hardi bin Harun rupanya. The Bluetooth device is ready to pair. Muhammad Hardi Harun. Saya mau. Ada kan? Saya terlintas tengok tu. Ayah dia nama Harun. Ayah nama Harun. Betul Maulana. H. Hardi pun H juga kan? Tengok. Ya. Gitulah. Mana dia ada lah tu. Benda-benda begitu. Macam di sini, ni ya. Ayahnya mula dengan ya. Anak mula dengan ya juga. Ayah fi'il mudhari'. Anak pun fi'il mudhari' juga. Dia letak nama fi'il mudhari'. Dan kedua-duanya memberi makna tajaddud dan istimrar. Tajaddud apa makna? Segar, sentiasa baharu. Yahya tu mana? Sedang hidup, bukan telah hidup, bukan akan hidup, sedang hidup. Gitu maksudnya. Ya'la sedang tinggi, bukan telah tinggi. Kalau telah tinggi kemarin, mungkin hari ini rendah, mungkin hari ini jatuh. Tidak. Mana? Sentiasa naik. Itu maksudnya. Sentiasa naik. Dan naik pula dalam keadaan yang segar. Bagus. Itu makna Ya'la. Jadi ada makna semuanya tu. Saja saya nak sebut lah. Jadi kita pun kena begitulah. Kena begitu. Itu menunjukkan bahasa Arab ni dia berakar umbi. Kalau kita tengok pokok tu, kadang-kadang besar nampak akar umbinya tak ada, mudah nak tumbal, nak terbalik, mudah nak mati kalau tidak berakar umbi. Dan pautan dia tu untuk mendapat makanan dia, untuk mendapat apalah yang perlu untuk dia tu jauh pergi, ke bawah tak ada. Berakar macam pokok lah. Kalau tidak, kalau yang kecil-kecil tu akarnya pendek, cetek saja, masuk pun tak dalam. Itu mana keadaan bahasa ya. Tak apalah. Itu sebenarnya sampingan saja saya sebut tu. Yahya bin Ya'la al-Muharibi. Jadi al-Muharibi ni nama nisbahnya dipanggil. Muharibi, nisbah. Jadi ya ni, ya saya dah sebut dah sebelum ni, ya bertanwin. Bila ya bertanwin, itu salah satu maknanya ialah nisbah Muharibi. Nisbah kepada kumpulan atau puak atau kabilah, begitu. Atau tempat atau negeri, boleh jadi macam-macam lah. Jadi kita ada nota 657 di sini. Yahya adalah perawi Kufah yang thiqah. Beliau terbilang salah seorang guru Bukhari di peringkat awal. Yahya bin Ya'la ni
guru Imam Bukhari di peringkat awal. Jadi Imam Bukhari ni banyak peringkat pengajiannya. Beliau meriwayatkan hadis daripada ayahnya sendiri yang juga merupakan seorang perawi thiqah, iaitu Ya'la bin Al-Harith Al-Muharibi. Jadi meninggal dunianya pada tahun 168. Ayah dia tu, Ya'la tu. Ya'la bin Al-Harith Al-Muharibi. Hanya ini sahaja riwayat mereka berdua di dalam Sahih Bukhari. Mana kita tak akan bertemu dah di tempat lain. Di sini sahaja mereka ni. Mana kadang-kadang seseorang perawi itu Imam Bukhari ambil satu sahaja hadisnya untuk dimasukkan di dalam Sahih Bukhari. Kadang-kadang berpuluh-puluh kali perawi yang sama daripada guru yang sama. Itu macam-macam lah keadaannya. Yahya meninggal dunia pada tahun 216 Hijrah. 216 Hijrah. Jadi meriwayatkan kepada kami, katanya ayahku, yakni Ya'la meriwayatkan kepadaku. Jadi haddatsani, maknanya ayah dia cerita kepada dia seorang saja hadis ni. Jadi tidak ada bersama dia tu orang lain, kawan-kawan dia. Tak ada. Sebab itu dia kata haddatsani. Beza dengan haddatsana. Haddatsana tu ketika Imam Bukhari terima hadis ini daripada Yahya, bukan Imam Bukhari seorang sahaja, tidak. Tetapi Imam Bukhari dan rakan-rakannya. Jadi sebab itu disebut haddatsana. Itu bezanya haddatsana dengan haddatsani. Haddatsani abi itu kata Yahya. Bermakna ketika dia terima hadis ini daripada ayah dia, dia seorang saja. Ayah dia cerita kepada dia saja. Tak ada orang lain bersamanya. Itu maksud haddatsani. Meriwayatkan kepada kami, katanya ayahku Ya'la meriwayatkan kepadaku, katanya Iyas bin Salamah bin Al-Aqwa. Salamah bin Al-Aqwa sahabat Nabi, Iyas anaknya. Kata haddatsani abi. Ni Iyas kata ayah saya cerita kepada saya. Seorang juga. Dia tidak ramai. Salamah dia tak cerita kepada ramai orang, tapi cerita kepada anak dia seorang saja, Iyas. Cerita ni. Lalu masing-masing yang lepas tu cerita-cerita jadi ramai lah orang yang tahu. Asalnya Salamah cerita kepada anaknya Iyas saja. Sebab itu kata haddatsani. Wa kana min ashabis syajarah. Dan beliau, yakni ayah saya tu, yakni Salamah tu, min ashabis syajarah. Adalah salah seorang sahabat, adalah salah seorang orang pokok. Salah seorang orang-orang pokok. Gitu asal makna dia. Maksudnya salah seorang sahabat yang ikut serta dalam bai'ah di bawah pokok di Hudaybiyah. Ini maklum. Bila kata min ashabis syajarah itulah maksudnya. Itu sahabat yang berbai'ah dengan Nabi di bawah pokok di Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijrah. Pokok tu kita dah sebut dah, nama pokok tu Samurah. Pokok Samurah. Katanya, kata ayah saya lah, maksudnya Salamah tu. Kami bersalat Jumaat bersama Nabi SAW. Jadi ya Imam Bukhari nak ceritanya dia bawa hadis ni tidak kerana lain. Kerana ni ya, cuba tengok ni, saya gelapkan. Kerana ni. Nak cerita Salamah bin Al-Aqwa ni adalah salah seorang ashabus syajarah. Ashabus syajarah ni kedudukannya istimewa dalam sejarah Islam. Istimewa. Jadi macam pangkat lah sebut, dia tak ada pangkat macam kita sekarang ada Datuk ke Datuk Seri ke apa ke kalau di Malaysia ni. Tak ada macam tu. Pangkatnya apa? Dia sebut dia ni terlibat dalam peristiwa besar yang mana di zaman Nabi. Kita boleh tahulah kedudukan dia. Ahli Badar ke, ahli Uhud ke, ahli Hudaybiyah ke, ataupun orang-orang Islam yang masuk Islam pada pembukaan Mekah dan sebagainya. Itulah pangkatnya. Itu tujuan sebenarnya Imam Bukhari kemukakan hadis ini. Adapun yang kemudian ni, itu yang diceritakan oleh ayah dia. Jadi dia ceritalah juga.
Yang Imam Bukhari nak ceritanya, Salamah bin Al-Aqwa' tu adalah sahabat yang terlibat sama dalam bai'ah di bawah pokok di Hudaibiyah. Jadi yang dia cerita di sini apa? Kami bersolat Jumaat bersama Nabi SAW. Selesai solat, kami beranjak pergi. Ketika itu tidak ada lagi bayangan dinding yang dapat kami jadikan untuk mana ketika selesai sembahyang tu, dinding, kalau ada dinding-dinding yang tinggi, tak ada lagi bayangan dia yang dapat kita buat berteduh. Maknanya ketika sembahyang tu, sebab kawasan mereka kawasan yang hampir dengan khatul istiwa, jadi kira-kiranya kalau matahari tengah berdiri tu, tengah betul-betul di tengah langit tu, benda-benda ni tak ada bayang dia. Bila gelincir matahari tu barulah ada bayang. Gelincir matahari tu barulah masuk zuhur, waktu zuhur. Waktu Jumaat ni pun biasanya begitulah. Bila gelincir matahari masuklah waktu Jumaat. Jadi hadis ini seolah-olahnya menunjukkan waktu Jumaat tu masuk sebelum daripada matahari tergelincir lagi. Sebab ini dia cerita selepas sembahyang, selepas solat. Bayangan dinding, sebab dia sebut tu sebab ada dinding di situlah. Pokok-pokok ni tidak semua tempatnya ada, sebab mereka berada di padang pasir. Bayangan dinding tak ada lagi. Maknanya ketika dia bersembahyang itu, belum gelincir lagi lah matahari. Dan ini menunjukkan waktu sembahyang Jumaat itu masuk sebelum tergelincir lagi matahari. Tidak sama seperti waktu zuhur. Menunjukkan begitu. Sebab itulah ada ulama yang berpendapat begitu. Dia pegang dengan hadis-hadis seperti inilah. Cuba kita tengok, ada nota di sini 658. Jadi sampai di sini saya nak sesiapalah antara kita bacakan. Sila. Nota 658. Hadis ini dan hadis-hadis seperti ini telah dijadikan dalil oleh Ahmad, Ibnu Al-Munzir, Atha dan Ishaq. Mereka mengharuskan solat Jumaat sebelum matahari tergelincir, kerana bayang sesuatu baru akan ada apabila matahari telah tergelincir. Orang-orang yang tidak bersetuju dengan pendapat mereka membantah dengan berkata, apa yang dinafikan di dalam hadis ini ialah bayang buat berteduh, bukan semata-mata bayang. Inilah pendapat jumhur ulama. Jadi dalam masalah ni ada khilaf ulama ya. Kalau Imam Ahmad, Ibnul Munzir, Atha dan Ishaq, ni mereka mengatakan boleh, harus sembahyang Jumaat sebelum matahari tergelincir. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Ini orang-orang besar semua ni. Imam Ahmad, seperti mana kita tahu, salah seorang daripada imam yang 4. Ibnul Munzir, itu pun imam besar juga. Setengah-setengah orang kata dia Syafi'i. Tetapi yang betulnya ulama-ulama hadis ni, tokoh-tokoh besar hadis ni sebenarnya dia, kebanyakan mereka dia tidak ikut mana-mana mazhab yang popular pada masa itulah, tidak. Mereka ada pandangan sendiri. Cuma kalau ada pendapat dia tu sama dengan pendapat imam tertentu, itu kebetulan lah. Atha ini ulama dari kalangan tabi'in, dan Ishaq ini seangkatan dengan Imam Ahmad lah. Kedua-dua mereka ni, Ahmad dan Ishaq, adalah guru Imam Bukhari, Ishaq bin Rahawai. Selalu kalau kita baca di dalam Tirmizi, Imam Tirmizi selalu sebut mazhab dia, pendapat dia. Dan pendapat dia banyak sama dengan pendapat Ahmad. Tapi tidak semua juga. Banyak perkara juga dia tidak sama, tapi lebih dekatlah, lebih banyak sama. Itu pendapat mereka. Tapi jumhur ulama, termasuklah 3 lagi imam, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, dan ramai lagi jumhur ulama mengatakan tidak begitu. Waktu Jumaat sama juga dengan waktu zuhur, iaitu baru masuk apabila matahari tergelincir. Maksudnya kalau di kawasan Khatul Istiwa tu
dah ada bayang dia sedikit. Itu maksudnya tergelincir. Baru masuk. Kan kita sembahyang jemaah ni sebelum sembahyang tu ada khutbah apa dulu kan. Jadi masuk waktu tu barulah mulanya segala upacara sembahyang Jumaat tu, termasuklah khutbah apa tu. Tapi mereka yang tersebut tadi mengatakan tidak. Berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis yang lain lagi, ini hadis ini salah satu dalil mereka lah. Sebab mereka kata belum ada lagi bayang. Kalau belum ada lagi bayang, maknanya ketika solat tu sebelum tu lagi. Ni ketika sudah tu. Ketika mula sembahyang tu, tentulah belum tergelincir lagi matahari. Itu kata mereka. Tapi jumhur ulama kata penafian ada bayang di dalam hadis ini sebenarnya penafian bayang untuk berteduh. Bukan semata-mata bayang. Bayang tu ada dah. Tapi bayang yang boleh buat berteduh. Sebab kalau kita perhatikan, bayang tu sentiasa ada. Yang dapat kami jadikan untuk tempat berteduh. Itu tak ada. Bayang tu ada. Dia tidak nafi. Bayang tu ada. Bayang untuk buat berteduh. Itu yang dinafikan. Bukan menafikan langsung tidak ada bayang. Gitu. Kemudian kalau di negara-negara yang tidak di Khatul Istiwa, jauh, negara-negara yang sejuk, tak kira ni maksudnya bayang ni di kawasan Khatul Istiwa atau kawasan-kawasan yang berhampiran dengannya. Kalau yang jauh tu, di musim sejuk, negara yang ada 4 musim lah, musim sejuk tu sentiasa ada bayang pun. Ketika matahari duduk di tengah tu pun, dia ada bayang juga. Sebab dia tidak betul-betul berada di tengah matahari itu. Jadi di sini yang dinafikan, jadi ada teduh, tak ada teduh ni benda nisbi. Bukan setiap tempat. Sebab kalau tempat negeri yang sejuk tu memang sentiasa ada bayang pun. Ketika matahari tengah hari pun ada bayang juga. Bayang tu banyak. Cuma kalau masa lain, tidak masa tengah hari tu, bayang lagi banyak lah. Ini keadaan di tempat di tanah Arab pada ketika itu. Jadi yang dinafikan zil nastazillu fi, bayangan yang dapat kami berteduh di bawahnya. Itu yang dinafikan. Bukan tak ada langsung bayang. Jadi kalau dah ada bayang, maknanya Nabi SAW bersembahyang Jumaat ni betul-betul di awal waktu. Bila saja masuk waktu zuhur terus. Mula, mana begitu. Dan sembahyang mereka itu begitu ringkas. Khutbahnya pun ringkas. Sebab bila selesai bersembahyang itu pun, mana belum ada lagi banyak bayangan yang boleh buat berteduh tu belum ada lagi. Maknanya betul-betul di awal waktu lah. Itulah maksudnya. Jadi ini semua ni sebenarnya ada di dalam bab sembahyang Jumaat. Hadis ni sesuai berada di sana. Memang ada pun di sana. Hadis ini Imam Bukhari sebut pada beberapa tempat lah. Hadis ini maksud Imam Bukhari. Jadi kita kena tahu bila kita baca hadis itu, apa maksud pengarang itu kemukakan hadis ini di suatu tempat itu. Jadi maksud dia kemukakan hadis ini di sini ialah untuk menyatakan Salamah bin Al-Aqwa' itu salah seorang sahabat yang ikut serta dalam bai'ah Ridwan. Itu maksudnya. Dan dia seorang yang istimewa lah pada pandangan umat. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ada berkata sesuatu tentang mereka. Dan banyak perkara yang lain lagi menunjukkan keistimewaan mereka. Antaranya, Nabi kata, lan yadkhulan nar ahadun mimman baya'a tahta syajarah. La yadkhulun nar ahadun mimman baya'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka seorang pun daripada yang berbai'ah dengan dia lah, di bawah pokok tu maksudnya. Ini dalam peristiwa ni lah. Tidak akan masuk neraka seorang pun. Seterusnya kita pergi kepada hadis seterusnya. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, katanya Hatim
Hatim ini bin Ismail Al-Kufi meriwayatkan kepada kami daripada Yazid bin Abi Ubaid Maula Salamah bin Al-Aqwa. Tadi anak Salamah bin Al-Aqwa meriwayatkan daripada ayahnya. Anak dia tu namanya Iyas. Ni orang lain. Yazid bin Abi Ubaid. Tetapi ada kena-mengena juga dengan Salamah bin Al-Aqwa. Dia ni Maula Salamah bin Al-Aqwa. Apa makna Maula? Maksudnya dia ni dulunya hamba kepada Salamah bin Al-Aqwa. Kemudian Salamah memerdekakannya. Itu maksud Maula. Hamba yang dimerdekakan oleh seseorang. Maula Salamah maksudnya hamba yang dimerdekakan oleh Salamah. Hamba yang dimerdekakan oleh seseorang itu mempunyai hubungan yang rapat dengan orang yang memerdekakannya tu. Sebab Nabi SAW kata, Maulal qaum minhum. Maula bagi sesuatu kaum itu termasuk dalam mereka. Sebahagian daripada mereka. Dengan sebab itu selalu kita tengok kalau maula-maula ni, dia nisbah dia tu, dia guna nisbah yang dipakai oleh tuan dia. Itu kaedahnya. Dipakai oleh tuannya, nisbah dia tu. Sebab apa? Sebab Nabi kata begitulah. Dia ada asasnya. Maulal qaum minhum. Dia, yakni Yazid berkata, aku bertanya kepada Salamah bin Al-Aqwa, untuk apa kamu berbayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Hudaybiyah? Untuk apa? Salamah menjawab, untuk kematian. Alal maut, atau kerana kematian. Jadi kerana apa kamu berbayat? Atau untuk apa kamu berbayat kepada Rasulullah pada hari itu, Hudaybiyah tu? Dia jawab, alal maut, untuk kematian. Maksudnya untuk bersedia. Bay'ah tu bay'ah menyatakan kesediaan untuk mati sekalipun. Kesediaan mengorbankan nyawa. Jika diperlukan, sekiranya berlaku peperanganlah dengan orang kafir Mekah pada ketika itu, maka sanggup mati. Tak akan meninggalkan Nabi. Tak akan meninggalkan medan perang. Itu maksudnya alal maut. Baik, di sini kita ada nota. Kita ada nota 659. Minta baca lagi. Siapa tadi? Soleh baca. Ya, mana? Okey. Teruskan. 659. Beberapa hadis menunjukkan para sahabat telah berbai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pokok dalam peristiwa di Hudaybiyah itu untuk kematian. Antaranya ialah hadis Salamah bin Al-Aqwa ini dan hadis ke-4164 yang lalu. Tetapi ada pula beberapa hadis yang menunjukkan mereka tidak berbai'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kematian. Sebaliknya, untuk tidak lari dari medan perang jika ia berlaku. Antaranya ialah hadis Ma'qil bin Yasar dan hadis Jabir. Kata mereka, lam nubayi'hu 'ala al-maut walakin bay'nahu 'ala an la nafirra. Bermaksud kami tidak berbai'ah kepadanya, yakni Nabi SAW untuk mati, tetapi untuk tidak lari dari medan perang. Kedua-duanya benar dan boleh diterima. Berbai'ah untuk tidak lari dari medan perang itu sama juga ertinya dengan berbai'ah untuk mati. Kerana bersedia untuk tidak lari bererti bersedia juga untuk mati. Mungkin ada sahabat menceritakan lafaz bai'ah yang sebenarnya, sementara yang lain pula menceritakan akibat daripada bai'ah itu. Imam Tirmizi menjamakkan kedua-dua macam hadis dengan menyatakan ada sahabat yang memang berbai'ah untuk kematian dan ada pula sahabat berbai'ah untuk tidak lari. Ini mungkin kalau kita tengok hadis ni dia kata untuk mati. Sedangkan dalam setengah-setengah riwayat tu macam di sini dia sebut kami tidak berbai'ah dengan Nabi untuk mati, tapi kami berbai'ah dengan Nabi untuk tidak lari. Tidak lari itu maksudnya dari medan perang lah. Jadi itulah. Mungkin ada sahabat menceritakan lafaz bai'ah yang sebenarnya. Sementara yang lain pula menceritakan akibat daripada bai'ah itu. Jadi kalau kata supaya tidak lari ni, berbai'ah untuk tidak itu lafaz bai'ahnya. Bai'ah untuk tidak lari.
Itu lafaz. Tetapi yang kata untuk mati itu, dia mengambil kira akibat daripada lafaz bai'ah itu. Bila tidak lari, maknanya bersedia untuk matilah. Gitu. Ada dua kemungkinan itu. Setengah-setengah ulama dia faham gitu. Tapi Imam Tirmizi cuba jamakkan kedua-dua macam hadis dengan menyatakan ada sahabat yang memang berbai'ah untuk kematian. Dan ada pula sahabat berbai'ah untuk tidak lari. Memang lafaz tu begitu. Jadi Salamah yang dia cerita untuk mati, memang dia berbai'ah untuk mati. Dan sahabat lain yang kata untuk tidak lari, memang dia berbai'ah dengan lafaz itu. Tetapi kalau kita perhatikan, maksud dia, kedua-duanya sama. Kedua-duanya sama. Jadi ada yang pilih jalan jamak seperti Imam Tirmizi, dia cuba pakai kedua-dua hadis tu, tidak menghampakan mana-mana satu daripadanya. Itu salah satu cara yang bagus dalam menilai sesuatu, menilai hadis. Bagus sebab dia tidak abaikan hadis tertentu. Tapi kalau kita kata seperti pendapat setengah-setengah ulama tu, bermakna setengah riwayat tu berdasarkan lafaz, setengah riwayat tu berdasarkan makna. Gitulah. Padahalnya kalau kita pakai seperti Tirmizi itu, kedua-duanya boleh berdasarkan lafaz. Riwayat bil lafzi, kedua-duanya, bukan riwayat bil makna, salah satunya. Kalau kita mengikut pendapat setengah-setengah ulama tu, kata-kata Salamah bin Al-Aqwa' dalam hadis ini, kita kena pakai sebagai riwayat bil makna lah ni. Alal maut ni. Bil makna. Tapi kalau kita pakai mengikut cara Imam Tirmizi itu, tak payah kita anggap begitu. Jadi masing-masing tu menceritakan lafaz bai'ah yang diucapkannya. Itu lebih baik yang Imam Tirmizi pakai itu, kaedah tu. Seterusnya, haddatsani Ahmad bin Ishqab. Ahmad bin Ishqab meriwayatkan kepada kami, katanya Muhammad bin Fudail bin Ghazwan meriwayatkan kepada kami daripada Al-Ala bin Al-Musayyab bin Rafi' At-Taghlibi Al-Kufi, daripada bapanya Al-Musayyab. Beliau, yakni Al-Musayyab, berkata, aku bertemu Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, lalu berkata kepadanya, yakni kepadanya, beruntunglah engkau kerana dapat bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbaiat kepadanya di bawah pokok dalam bai'atul ridwan. Al-Bara berkata, wahai anak saudaraku, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang kami lakukan setelah itu. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang kami lakukan setelah itu. Itulah hadis yang ke 4167. 4167. Jadi engkau telah berbai'ah dengannya di bawah pokok, gitu ya. Maksudnya yang saya terjemah ni adalah maksud dia supaya jelas, berbai'ah kepadanya di bawah pokok, setakat itu saja. Di bawah pokok tu maksudnya kalau kita nak kurungan pun boleh juga, dalam bai'atul ridwan. Sebab bai'ah yang berlaku di bawah pokok di Hudaibiyah tu telah setelah berlaku tu, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Sebab itu dipanggil bai'ah ridwan. Sebab dalam ayat itu Allah kata laqad radiyallahu, radiya, Allah telah redha kepada orang-orang yang berbai'ah kepada Nabi itu di bawah pokok. Di bawah pokok tu sebab ada sebut juga di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran sebut di bawah pokok berkenaan. Dia tak sebut nama pokok tu. Nama pokok itu hanya ada di dalam hadis. Dan bai'ah itu dipanggil bai'ah ridwan kerana dapat bersahabat, satunya kelebihan. Bersahabat dengan Nabi itu satu kelebihan dah. Satu pangkat dah. Berbai'ah kepadanya di bawah pokok, maksudnya dalam bai'ah ridwan itu pula satu kelebihan yang lain. Itu ceritanya riwayat ini. Cuma kita ada
nota 660 tentang perawi di sini. Ahmad bin Ishkab itu siapa? Ahmad bin Ishkab. Kalau boleh orang lain pula lah baca ya. Siapa pula nak baca ni? Silakan. Siapa Ahmad bin Ishkab? Siapa pula nak baca? Silakan. Sini. Kita nak berkenalan dengan perawi-perawi. Silakan. Siapa nak baca? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Fuad. Ya, Fuad. Silakan. Ya, 660 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Abdullah As-Saffar Al-Hadrami Al-Kufi Al-Hafiz. Beliau kemudiannya menetap di Mesir. Meriwayatkan hadis daripada Syarik, Abdul Salam bin Harb, Muhammad bin Fudail, Abu Bakar bin Ayyash dan lain-lain. Bukhari, Abu Hatim, Bakr bin Sahal, Yaqub bin Syaibah dan lain-lain pula meriwayatkan hadis daripadanya. Abu Hatim berkata, beliau thiqah lagi ma'mun. Abbas Ad-Duri berkata, Yahya bin Ma'in banyak menulis hadis daripadanya. Kata Ibnu Yunus, Ahmad bin Ishkab meninggal dunia pada tahun 217 atau 218 Hijrah. Lepas tu kita ada nota 661 daripada bapanya. Ni 61 ya. Sekejap. Meriwayatkan kepada kami daripada Al-Ala bin Al-Musayyab. Jadi Ala tu. Ala bin Al-Musayyab itu. Kita nak tengok perawi ni. Silakan baca lagi terus. Beliau ialah Al-Ala bin Al-Musayyab bin Rafi' At-Taghlibi Al-Kufi. Dia dan bapanya kedua-duanya perawi thiqah. Di dalam Sahih Al-Bukhari hanya dua sahaja ada hadisnya. Satunya yang ini dan satu lagi di dalam kitab Ad-Da'awat. Ada satu lagi hadis ayah Al-Ala yakni Al-Musayyab di dalam Sahih Al-Bukhari ini, iaitu di dalam kitab Al-Adab. Ia diambil Bukhari melalui saluran riwayat Mansur bin Al-Mu'tamir daripadanya. Seterusnya diambil daripada ayah dia lah, Musayyab. Itu baca terus. Al-Musayyab 662 Al-Musayyab iaitu seorang tabi'i. Di dalam hadis ini menyatakan betapa beruntungnya Al-Bara kerana dapat bersahabat dengan Nabi SAW dan sempat pula mendapat banyak kelebihan seperti berbai'ah kepada Nabi SAW di bawah satu pokok dalam peristiwa di Hudaybiyah yang kemudiannya terkenal sebagai Bai'atul Ridwan. Bukan sembarangan orang mendapat perisytiharan keridaan Allah di dalam Al-Quran yang akan dibaca manusia sampai kiamat. Allah telah mengisytiharkan keredaannya terhadap mereka melalui firman-Nya ini. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Bermaksud, demi sesungguhnya Allah redha akan orang-orang yang beriman ketika mereka memberikan pengakuan taat setia kepadamu, yakni wahai Muhammad, di bawah naungan pohon yang termaklum di Hudaybiyah. Maka dengan itu ternyata apa yang sedia diketahuinya tentang kebenaran iman dan taat setia yang ada di dalam hati mereka. Lalu dia menurunkan semangat tenang tenteram kepada mereka dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat masa datangnya. Surah Al-Fath ayat 18. Tetapi di sebalik pujian dan kekaguman seorang tabi'i kepadanya, lihat pula bagaimana seorang sahabat merendahkan dirinya dan menyatakan mereka juga seperti orang-orang lain, tidak maksum. Boleh saja berlaku kepada mereka perkara-perkara yang membimbangkan mereka sehingga membawa kepada kemurkaan Allah. Antaranya ialah beberapa perang saudara yang telah berlaku selepas kewafatan Nabi SAW. Itu ceritanya.
di sebalik pujian seorang tabi'i terhadap sahabat itu pula, walaupun seperti yang kita telah sebut dah tadi, dan di sini Allah menyatakan keredaannya terhadap mereka. Dan Nabi kata tak akan masuk neraka. Walaupun begitu, sahabat-sahabat dia tahu dia tidak maksum. Mereka tidak maksum. Bila tidak maksum, boleh melakukan kesalahan. Dan kesalahan yang telah diancamkan dengan neraka boleh kena juga kepada mereka. Mereka juga tidak kata dikecualikan terus. Jadi bila dah kata tak masuk neraka tu boleh buat apa saja. Dan tidak akan berlaku apa-apa maksiat dah kepada mereka. Bukan bermakna begitu. Jadi mereka sentiasa takut, sentiasa bimbang, takut-takut mereka pun akan dimurkai Allah. Itu sikap merendah diri sahabat tu. Jadi engkau tidak tahu apa yang kami lakukan setelah itu, maksudnya perang saudara itu. Berbunuhan sesama sendiri. Sama-sama sahabat Nabi. Boleh bunuhan itu, berperang sama sendiri. Itulah yang mereka berasa sedih sangat. Berasa bersalah sangat itu. Kemudiannya lah walaupun begitu, mereka telah berijtihad mengikut mana-mana kumpulan antara sahabat itu, pada ijtihad mereka itu yang betul. Jadi kalau pada hakikatnya salah sekalipun, Allah SWT akan memaafkan mereka. Walau bagaimanapun mereka takut. Dan itu satu perbuatan yang kira-kiranya tak sepatutnya berlaku lah. Semacam kekesalan yang dinyatakan oleh sahabat di sini. Yang lebih beruntung dalam masalah ni sebenarnya ialah sahabat-sahabat yang tidak terlibat. Yang tidak terlibat dalam perang saudara. Yang tidak terlibat pun ramai sebenarnya. Yang tidak terlibat. Cuma orang dulu ingat kalau kata perang saudara ni semua sahabat terlibat. Tidak semua. Ada ramai sahabat yang berkecuali. Antara mereka ialah Sa'ad bin Abi Waqqas, tak terlibat. Abu Musa al-Ash'ari tak terlibat. Abdullah bin Amr bin Al-As tak terlibat. Kemudian siapa lagi? Abu Hurairah tak terlibat. Dan ramai lagi lah. Usamah bin Zaid terutamanya tak terlibat. Tak terlibat. Di dalam Bukhari dan dalam kitab-kitab hadis yang lain, pada tempat-tempatnya kita akan bertemu. Kita akan bertemu dengan riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila orang ajak dia terlibat sama dalam perang itu, saudara tu, dia kata kamu pergi tanya itu buncit tu, si buncit tu, dia sebut gitu. Maksud dia Usamah tu setelah dia berumur, dia agak tua, jadi buncit perut dia. Kamu tanya dia, kalau dia pergi sebab dia tahu dah Usamah ni dah serik, dah betul-betul serik, sebab dia pernah bunuh dalam peperangan satu orang yang tiba-tiba berpaling mengucap 2 kalimah syahadat, tapi dia bunuh juga. Nabi SAW kecam dia, kata macam-macam kat dia, sehingga dia berasa kalau dia belum Islam lagi pun lebih baik lagi. Sebab dia berasa segala amalan dia hapus sia-sia. Sehingga Nabi SAW kata dalam beberapa hadis, ada antaranya dia kata, kamu belahkan dada dia, kamu tengok ke iman dia. Sebab Usamah kata dia nak menyelamatkan diri saja, dia kata begitu. Kamu belah dada dia, kamu tengok ke. Ada di tempat yang lain Nabi kata, kamu nak buat apa? Nak buat macam mana dengan mengucap dia, syahadah dia tu besok, di akhirat besok. Nabi marahlah kepada dia. Dengan sebab itu dia betul-betul serik. Ini cerita Usamah. Dia tidak akan terlibat lagi dengan apa-apa pun kalau sama-sama Islam. Dengan orang kafir, okey. Tak apa. Kalau dengan orang kafir, dia bersedia. Tapi kalau sama Islam, ikutlah krisis macam mana pun, terutamanya krisis politik apa ni, dia tak mahu. Dia tak mahu. Itu sikap siapa? Usamah bin Zaid. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas tak terlibat.
Jadi dia nak mudah, dia kata tanya dia. Kalau dia pergi, aku pergi. Mana dia tahu dah, Usamah tak akan pergi. Begitu ceritanya. Jadi ramai juga di kalangan sahabat tu yang tidak terlibat. Kalau nak tahu nama-nama dengan lebih ramai lagi, tengok apa ni, saya rasa termasuk dalam buku tu, dalam buku yang PTS cetak tu, yang ada tiga jilid itu. Saya tak pasti itu dalam bahagian mana, tapi asalnya ada masuk juga dalam tu. Boleh tengok nama ramai lagi sahabat yang lain. Kalau nak tengok sahabat-sahabat yang berkecuali, tak mahu terlibat. Jadi sahabat-sahabat tu lebih beruntung. Mungkin Salamah bin Aswa' ni terlibat, sebab itu dia kata begini. Mungkin engkau tidak tahu apa yang kami lakukan setelah itu. Kamu tak tahu. Jadi apa yang kami lakukan itu mungkin menyebabkan kerja kami yang baik-baik sebelum itu sia-sia saja. Atau Allah SWT akan menghukum kami kerananya. Sebab apa? Sebab perang saudara. Itu yang dimaksudkan. Ini sama sekali bukan berarti sahabat-sahabat itu murtad. Sebagaimana yang didakwa oleh Syiah. Syiah dia buat baiklah hadis-hadis seperti ini. Dah hadis-hadis yang lain, iaitu bila Nabi SAW di mahsyar besok berada dekat kolam Kautsar itu, ramailah yang pergi nak minum tu. Jadi masing-masing dapat minum. Ada yang pergi tu dihalau pergi. Suhqan. Kamu pergi jauh, dia halau. Nabi kenal dia. Nabi kata, itu sahabat aku. Kenapa dia halau? Lalu malaikat kata, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan, apa yang mereka buat sesudahmu. Mana selepas kamu mati, kamu tak tahu apa yang mereka buat. Jadi yang mereka buat ni teruklah. Syiah dakwah hadis-hadis seperti itu menunjukkan sahabat-sahabat besar ini, bukan sahabat yang sekali dua bertemu dengan Nabi, bukan itu. Ini sahabat saya yang besar-besar dia pun, ataupun orang yang pernah pergi bertemu dengan Nabi kemudian dia murtad. Memang dalam sejarah ada macam tu. Bukan yang tu, tapi sahabat-sahabat yang besar, termasuklah Salamah, termasuklah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ini menunjukkan murtad, mereka murtad. Jadi dalam hadis-hadis Syiah yang kata sahabat-sahabat ni murtad itu betul lah kata mereka. Dalam kitab-kitab Sunni pun ada juga. Jadi mereka bawa hadis-hadis ni lah sebagai buktinya. Ini menunjukkan apa yang kami lakukan atau kamu lakukan, mereka lakukan sesudahmu tu maksudnya murtad. Padahalnya bukan itu yang dimaksudkan. Paling tinggi ini, paling tinggi iaitu perang saudara, itu yang dimaksudkan. Cuba baca dalam syarah-syarah hadis. Tak ada siapa pun di kalangan ahli sunnah ni yang kata begitu. Nabi, sebab itu ada dalam setengah-setengah riwayat tu Nabi sebut usayhabi, bukan ashabi. Kenapa mereka itu dihalau? Mereka itu usayhabi. Mana sahabat-sahabat kecil aku, atau sahabat orang yang aku pernah kenal, walaupun mereka itu tidak rapatlah dengan aku, mereka pernah bertemu dengan aku. Jadi yang macam tu bukan sahabat yang sahabat-sahabat besar yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa yang besar seperti ini. Bukan itu. Itu tak betul tu. Tapi Syiah dakwah begitulah. Mereka gunalah hadis-hadis seperti ini untuk nak pukul sahabat itu, tanpa melihat dah kepada ayat ini, hadis-hadis yang sekian banyak tu, mereka ketepikan semua. Itu sebab jadi gitu. Adapun kita tengok semua, kita tengok apa Allah SWT kata tentang mereka. Dengan sebab itu, adakah orang yang Allah SWT redha ni macam tu? Cuma sikap orang yang baik ni begitulah. Dia akan sentiasa berhati-hati, dia akan sentiasa takut. Gitu sifat orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bukan kata dah Nabi, dah Allah redha, dah Nabi kata tidak masuk neraka tu dia akan buat sesuka hatinya. Tidaklah begitu. Bukan begitu caranya. Mereka itu orang yang beradab, sangat beradab. Sebab itu saya dalam menghadapi cerita-cerita seperti ini, saya selalu buat contoh. Saya selalu buat contoh. Contoh apa?
orang yang beradab, orang yang bertamadun, beradab, berbudi bahasa. Kalau pergi ke rumah kita, kita pun kita kata kepada dia, mana orang-orang ni saya tak nampak muka masing-masing ni. Saya saja nampak ni. Tak seronok, tak ada nampak muka. Jadi saya selalu buat contoh nak memudahkan faham cerita. Misalnya bila kita kata kepada tetamu kita, buatlah macam rumah sendiri. Kita nak menunjukkan kemesraan kita. Kita nak menyatakan kita suka sangat dengan dia tu. Kita kata begitu, buatlah macam rumah sendiri. Jangan segan-segan. Kalau orang yang tidak beradab, tidak berbudi bahasa, mungkinlah bila kita kata begitu dia masuklah ke mana-mana dia nak pergi. Bilik tidur kita pun, tempat-tempat yang sulit pun dia pergi. Pergi ke dapur, buka saji, makan apa yang nak makan dalam rumah kita sendiri. Kena faham suasana. Sahabat-sahabat ni orang beradab, sopan santun, berbudi bahasa. Bila disebut ada redha, ada begitu, lagi dia takut. Itu keadaan orang beradab. Bila orang kata, dia ni sangat menghargai aku, sangat percaya kepada aku, sampai dia kata begitu, jadi aku lagilah kena jaga gitu. Jangan kita fikir bila itu orang yang tidak beradab, yang kurang ajar macam tu. Bila kita kata begitu, dia pergi buat sesuka hati dia. Terkejut isteri. Siapa orang lain masuk duduk dalam bilik tidur? Sebab apa dia kata? Suami awak kata buat seperti rumah sendiri. Dia buat salah faham. Jangan begitu. Begitulah juga sahabat ni. Kena faham begitu. Dia orang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sempurna akhlaknya. Jadi biarlah nampak kesan didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, itu kesannya. Adapun Syiah ni dia tak fikir benda-benda macam tu, dia tak fikir. Kita fikir benda tu, ambil kira. Bila Rasulullah ni pendidik yang terbaik, ada kesannya. Kesannya apa? Itulah. Ini contoh bagi kita. Merendah diri. Semakin tinggi, semakin merendah diri. Bukan semakin sombong. Gitu, kita faham gitu. Dia faham macam lain. Dia faham, ini hadis ni menunjukkan sahabat ni murtad. Itu maksudnya apa yang kami lakukan sesudah Nabi. Dia faham gitu. Itu silap lah. Silap. Sebab itu jangan main-main dengan petunjuk ni, dengan Quran, dengan hadis. Kalau kita ada niat tak betul, Allah SWT bagi cukup. Apalah, orang kata tak habis makan lah kita. Teruklah kita kena. Sebab itu jangan main-main. Kena ikhlaskan hati tu. Cuba yang terbaik. Tengok. Kalau perlu ditakwil, takwil lah dengan takwilan yang terbaik, yang sesuai dengan kedudukan mereka. Jangan bermudah-mudah. Jangan bermudah-mudah. Kalau bermudah-mudah jadi macam Syiah. Bila macam Syiah, man adani, man adha man adali. Apa ni hadis tu? Itu satu hadis itu. Man adali waliyan. Itu lafaz dia. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Sesiapa yang memusuhi kekasihku, waliku, kekasihku, aku istihar perang terhadapnya. Itu hadis qudsi. Itu hadis qudsi. Bermakna tak boleh main-main lah. Itu kalau wali, kekasih Allah, orang biasa, bukan sahabat. Sahabat ni mengikut sepakat ulama, dia lebih tinggi kedudukannya daripada wali yang biasa ni, daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selebih-lebih wali tidak akan lebih daripada sekurang-kurang sahabat. Itu kedudukannya. Mengikut ulama-ulama kita. Jadi sahabat ni kena beradab. Jadi kena bagi jalan keluar yang sesuai. Jangan bermudah-mudah. Sebab apa? Mereka ini dalam Quran sebut Allah redha. Jadi Syiah ni dia tak kira dah. Dia tak kira dah. Dia pukul semua, dia tak kira. Dia kata redha. Redha bukan berarti maknanya orang tu terjamin syurga. Itu permainan Syiah, dia kata begitu.
Contohnya kalau dia ni ahli syurga, kenapa dia takut? Sedangkan dia ahli bai'ah ridwan, Allah telah redha, kenapa dia takut? Menunjukkan tak ada jaminan. Dia ahli syurga, dia mungkin masuk neraka. Dia kata begitu. Dia ayat dia ni, kita nak tengok sekejap, saya nak tunjuk. Ini sebagai contoh lah. Supaya cuba tengok ni ayat 100 ni kan, surah At-Taubah. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dia kata tidak semestinya bila Allah redha tu maknanya selamat. Ni sabiqun al-awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar. Tak mesti, tak ada jaminan itu. Dia tak tengok dah ayat ni. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan. Dia tak tengok dah ayat selepas ni. Macam ayat tadi lah, laqad radiyallahu 'anil mu'minin itu. Dia kata redha bukan bermakna sudah ada terjamin dah orang tu. Sebab itu dia sahabat tu takut, dia kata. Contohnya, kalau kita nak tengok, kalau kita nak kata begitu ni, Allah redha. Lepas tu dia tidak berhenti setakat tu. Dia sebut ni, Allah telah menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Ni apa ni? Inilah keadaan orang yang diredai oleh Allah. Tapi macam kita kata tadi lah, sahabat-sahabat ni, dia orang yang beradab, orang yang sangat, budi bahasanya sangat tinggi. Walaupun dia mendapat keredaan Allah, walaupun ada hadis-hadis macam tu, mereka semakin merendah diri. Mereka semakin takut kepada Allah. Gitu. Macam tetamu tadilah, tetamu yang beradab, yang bersopan. Begitu keadaannya. Bukan dia akan buat sesuka hati dia bila tuan rumah kata begitu. Gitu ya. Itu cara faham yang berbeza antara kita dengan Syiah. Sebab itu Syiah ni pelik-pelik. Sebab apa? Allah istihar peran dengan orang yang memusuhi wali Allah. Itu dia sebut wali. Sahabat ni lebih tinggi lagi daripada wali biasa ni. Jadi bila memusuhi sahabat, Allah istihar peran. Bila perang dengan Allah, mana nak menang? Sebab itulah macam-macam. Pelik-pelik. Nikah mut'ah boleh, halal. Mencederakan diri, kononnya untuk mengingati Husain dalam peristiwa Karbala itu, 10 Muharram itu, pukul-pukul kepala, pukul-pukul dada, pukul dengan pisau sampai berdarah-darah. Boleh, bagus tu. Sebab itu dia jadi pelik. Kalau orang ikut agama yang betul, dia tidak macam tu jadinya. Ni pelik jadi. Banyak perkara lah pelik. Sebab apa? Sebab dia berperang dengan Allah. Mana nak menang? Tapi kepada orang yang Allah SWT tak tunjuk, tak nampak. Tak nampak. Hanya Allah. Orang yang Allah SWT tunjuk, nampaklah benda macam ni. Sebab itu kita perlu belajar. Bila kita belajar, nampak. Kenapa pelik jadi? Dia tu puak-puak yang diisytiharkan perang oleh Allah. Perang dengan Allah, mana nak menang? Sebab itu kita boleh tengok. Tak ada apa istimewa pun. Tak nampak setengah-setengah orang tu dia nafsu lah, ikut nafsu lah. Sebab boleh nikah mut'ah apa semua. Itu bukan begitu cara beragama. Jangan tengok situ saja. Banyak lagi kena tengok tempat lain. Yang susah banyak mana dalam ajaran Syiah. Misalnya, saya nak sebut contoh lah. Ini cerita lama. Saya pun berapa puluh tahun dahulu. Sekarang ni saya tak sibuk sangat dah masalah itu. Orang-orang lain pun dah sedar dah, alhamdulillah lah. Banyak dah yang boleh bercakap tentang perkara ni. Nak ceritanya, ajaran Syiah ni, semua makanan laut tak boleh makan. Ikan saja yang boleh makan. Lebih teruk lagi daripada mazhab Hanafi. Sebab ikan tu yang bersisik saja boleh makan. Yang tak bersisik tak boleh makan. Ambil. Apa senangnya ikut ajaran Syiah? Bukan semua tempatnya senang. Sesuai dengan selera kita, tak sesuai banyak. Rugi sebenarnya. Sebab ada peristiwa yang saya sebut tu. Ada seorang tu dia pegawai lah masuk Syiah. Lepas tu dia pergi makan rumah mertua dia lah. Rumah mertua dia ke di mana ni, pergi makan tu. Dia kata sedap gulai ni.
Gula ikan. Jadi gula ikan tu rupanya ikan macam ikan tenggiri gitu ya, tak ada sisi. Terus dia tak makan, tinggal. Sampai begitu bila dah masuk akidah tu. Jadi rugilah. Siapa suruh macam tu? Banyak perkara yang rugi. Tapi orang tak nampak, dia nampak yang senang-senang tu. Yang senang-senang tu pun sebenarnya menjahanamkan keluarga, institusi keluarga, menghancurkan institusi keluarga. Yang Islam ni mari untuk jaga itu. Tiba-tiba dengan kata muta'ah tu boleh, maknanya zina. Sebenarnya perzinaan dihalalkan atas nama muta'ah. Lepas tu dia nak condemn, nak kritik sahabat itu, nak kata sahabat ini tak betul, sahabat ini tak betul. Kononnya dalam Bukhari sendiri ada sebut sahabat ni kata, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang kami lakukan setelah itu. Terus dia kata apa yang kami lakukan setelah itu tu apa? Murtadlah. Sebab dalam hadis Syiah dia sebut sahabat ni tinggal 3 yang tidak murtad. 3 orang saja. Yang lain semua murtad. Jadi Salamah ni tak termasuk dalam yang 3 tu. Jadi termasuk dalam murtad lah. Gitu dia faham. Itu salah sekali, itu bukan begitu. Yang dia kesali ni kerana ada berlakunya perang saudara misalnya. Seumpama itulah. Ini nota ni kita dah baca tadi. Baik. Seterusnya, Ishaq bin Mansur meriwayatkan kepada kami, katanya Yahya bin Salih Al-Wuhazi meriwayatkan kepada kami, katanya Muawiyah iaitu bin Salam meriwayatkan kepada kami daripada Yahya bin Abi Kathir, daripada Yahya ni maksudnya Yahya bin Abi Kathir. Jadi yang dalam bracket, dalam kurungan itu yang saya buatlah supaya tidak keliru, supaya jelas Yahya ni Yahya mana. Dalam syarah-syarah hadis yang lain pun begitu jugalah dibuat supaya pembaca tu tak keliru. Daripada Abi Qilabah, maksud Abi Qilabah tu kunyah, namanya Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, bahawa Thabit bin Ad-Dhahhak memberitahunya bahawa dia telah ikut berbai'ah kepada Nabi SAW di bawah pokok itu, yakni pada Bai'atul Ridwan. Ini pun cerita itulah, nak cerita Imam Bukhari bermaksud nak menceritakan sahabat-sahabat, memperkenalkan kepada kita sahabat-sahabat yang terlibat dalam peristiwa itu. Dan kita perlu tahu mereka ada kelebihan. Dan mereka ada jasa besar itu. Kerana bermula daripada peristiwa itulah Islam ini mendapat kemenangan demi kemenangan selepas itu. Termasuklah pembukaan Mekah pada tahun yang ke-8. Di sini mukaddimahnya. Di sini permulaannya. Itu yang perlu kita tahu. Sebab itu Imam Bukhari masukkan hadis ini di bawah bab ni. Baik. Kita ada beberapa perawi untuk kita berkenalan dengannya. Yang pertama, guru Imam Bukhari Ishaq bin Mansur 663. Kita ada nota di sini. Siapa nak baca ni? Silakan. Tadi siapa baca tadi? Fuad. Saya. Ya, saya. Boleh Fuad baca lagi? Boleh, insyaAllah. Silakan. Ishaq bin Mansur bin Bahram Al-Kausaj Al-Marwazi Al-Hafiz. Abu Yaqub adalah kunyahnya dan beliau lebih terkenal dengan panggilan Al-Kausaj. Selain merupakan guru Imam Bukhari, Ishaq juga merupakan guru Imam Muslim. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan lain-lain. Beliau adalah pengumpul furu' fiqh Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahawai. Seorang yang banyak mengembara untuk menuntut ilmu hadis dan sangat luas pengetahuannya. Ishaq Al-Kausaj meriwayatkan hadis daripada Sufyan bin Uyainah, An-Nadr bin Shumail, Abdul Razak, Muaz bin Hisham dan lain-lain. An-Nasa'i berkata, beliau seorang perawi fiqah lagi teguh. Al-Hakim pula berkata, dia adalah salah seorang imam yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Ishaq bin Mansur Al-Kausaj meninggal dunia pada tahun 251 Hijrah.
Lepas tu 664 ni dia meriwayatkan siapa yang meriwayatkan kepadanya? Yahya bin Saleh Al-Wuhazi. Ni teruskan lagi. Yahya bin Saleh Al-Wuhazi Al-Himshi juga guru Imam Bukhari. Bukhari kadang-kadang meriwayatkan hadisnya dengan perantaraan orang lain. Kunyahnya ialah Abu Zakaria, salah seorang tokoh muhaddisin dan fuqaha. Beliau meriwayatkan hadis daripada Sa'id bin Abdul Aziz, Fulah bin Sulaiman, Muawiyah bin Salam dan lain-lain. Bukhari, Ahmad bin Saleh, Muhammad bin Yahya, Ishaq bin Mansur dan lain-lain pula adalah antara orang yang meriwayatkan hadis daripadanya. Ibnu Ma'in mengatakan dia siqah. Abu Hatim berkata dia salih. Imam Ahmad mendhaifkannya. Al-Uqaili berkata dia jahmi. Dan Ishaq bin Mansur pula berkata dia murji', iaitu orang yang berfahaman murji'ah. Bukhari berkata Yahya bin Salih meninggal dunia pada tahun 222 Hijrah. Seterusnya daripada Muawiyah bin Salam. Orang yang meriwayatkan kepada Yahya bin Salih ni Muawiyah, iaitu bin Salam. Jadi sebab apa kita kata iaitu tu sebab ada huwa bin Salam. Muawiyah huwa bin Salam. Ini sama dengan yakni Ibn Salam, sama. Menunjukkan maknanya perawi asal tu tidak sebut bin itu. Tetapi perawi di bawahnya atau Imam Bukhari yang sebut bin itu sebagai membezakannya daripada perawi yang lain. Muawiyah bin Salam di sini. Kalau boleh orang lain pula baca, siapa nak baca silakan. Saya baca mana? Sila. 665. Ya. Beliau ialah Muawiyah bin Salam bin Abi Salam Al-Khumsi Al-Dimashqi. Abu Salam adalah kunyahnya. Beliau meriwayatkan daripada ayahnya, saudaranya Zaid, dan datuknya Abi Salam mamtur. Jika ia mahfuz selain daripada mereka, beliau juga meriwayatkan daripada Yahya bin Abi Kathir, Az-Zuhri dan lain-lain. Abu Mushir Yahya bin Mushir. Sin Mushir. Abu Mushir Yahya bin Hasan Yahya bin Muhazi Al-Muhazi Muhammad bin Shu'aib Marwan bin Muhammad Al-Tatari Abu Taubah Al-Halabi dan lain-lain pula adalah orang-orang yang meriwayatkan daripadanya. Ya, teruskan. Ahmad An-Nasai, Ibnu Ma'in, Duhaim dan lain-lain mengatakan beliau siqah. Beliau bahkan salah seorang imam dalam agama. Yahya bin Ma'in membilangnya sebagai muhaddis penduduk Syam di zamannya. Muawiyah bin Salam meninggal dunia tahun 171 Hijrah. Seterusnya Muawiyah bin Salam ambil hadis ini daripada Yahya. Yahya ni maksudnya Yahya bin Abi Kathir. Teruskan baca. Yahya bin Abi Kathir itu Saleh Al-Ta'i Al-Yamami Al-Ta'i Al-Yamami Al-Nashr adalah kunyahnya. Beliau meriwayatkan hadis daripada Anas, Jabir Ibnu Abi Aufa dan Abi Umamah secara mursal. Juga daripada Ikrimah, Abdullah bin Abi Qatadah dan lain-lain. Ayub Hussein Al-Muallim Al-Auzai Ma'mar dan lain-lain pula adalah antara orang yang meriwayatkan hadis daripadanya. Al-Syu'bah kata Syu'bah, hadis Yahya bin Abi Kathir lebih elok daripada hadis Az-Zuhri. Abu Hatim berkata dia seorang imam yang tidak meriwayatkan hadis kecuali daripada perawi siqah.
Kata Al-Bukhari, Yahya tidak mendengar hadis daripada Urwah. Kebanyakan ulama berpendapat Yahya bin Abi Kathir telah meninggal dunia pada tahun 129 Hijrah. Seterusnya Yahya bin Abi Kathir itu ambil daripada Abi Qilabah. Nama sebenarnya Abdullah Abu Qilabah bin Zaid Al-Jarmi 667. Baca lagi teruskan. Abu Qilabah adalah kunyah, nama sebenarnya ialah Abdullah bin Zaid bin Ammar bin Na'il bin Malik Al-Jarmi Al-Bashri. Beliau menerima hadis daripada Sabit bin Qais bin Ad-Dahaq Al-Anshari, Anas bin Malik Al-Anshari dan lain-lain sahabat. Ansari Kalau SH itu Sad mana? Ansari. Anas bin Malik Al-Anshari dan lain-lain sahabat. Antara orang yang meriwayatkan hadis daripadanya ialah Ayyub Al-Shaqtiyati, As-Sakhtiyani. Ayyub As-Sakhtiyani, Qatadah dan Yahya bin Abi Kathir. Para ulama bersepakat tentang kethiqahannya. Hafiz Ibn Hajar berkata, thiqah fadil banyak melakukan irsal. Al-Ijli pula berkata, padanya ada sedikit kecenderungan kepada fahaman Nashibi. Ibu Qilabah meninggal dunia di Syam. Abu Qilabah meninggal dunia di Syam pada tahun 104 Hijrah setelah lari daripada jawatan hakim. Lepas tu bahawa Abu Qilabah meriwayatkan bahawa Thabit bin Ad-Dhahhak. Siapa pula Thabit bin Ad-Dhahhak ini? Thabit bin Ad-Dhahhak bin Khalifah bin Tha'labah Al-Ashhali Al-Ausi Al-Madani. Teruskan baca selepas tu. Bin Khalifah bin Tha'labah Al-Ashhali Al-Ausi Al-Madani. Abu Zaid adalah kunyahnya. Sabit termasuk salah seorang sahabat yang telah ikut berbaiat kepada Rasulullah SAW dalam baiatul Ridwan. Dilahirkan pada tahun ke-3 Hijrah, tinggal di Syam. Kemudian berpindah ke Bashrah dan meninggal di sana pada tahun ke-64 Hijrah. Baik. Bahawa dia telah ikut serta. Jadi Thabit bin Ad-Dhahhak ni cerita kepada Abu Qilabah bahawa dia telah ikut berbaiat kepada Nabi SAW di bawah pokok itu. Jadi kita dapat tahu nama seorang lagi sahabat yang terlibat dalam peristiwa bai'ah itu. Ini bai'ah itu sangat besar maknanya. Jadi pada bai'atul Ridwan 669. Teruskan baca. Demikianlah hadis ini diriwayatkan secara ringkas di sini. Imam Muslim meriwayatkan selebihnya daripada Yahya bin Yahya daripada Muawiyah dengan isnad ini juga. Saya setakat itulah dulu. Mungkin kalau ada soalan, 1-2, silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya pasal dua perawi. Perawi Abu Qilabah ni dia kecenderungan ke arah Nasibi kan. Nasibi ni dia pengikut Muawiyah ke? Nasibi ni orang yang kecenderungan fahamannya kepada Muawiyah, Yazid dan Bani Umayyah, gitulah. Lebih mengutamakan mereka lah, lebih mengatakan mereka ni lebih benar, lebih tepat, begitu. Lebih betul. Itu Nasibi. Lawannya Syiah mengatakan Ali ni lebih betul, gitu. Ali dan keluarganya lebih betul. Nasibi ni sebab dia pertelingkahan berlaku kan antara dua sahabat itu. Gitulah maksudnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maulana dan sahabat-sahabat semua. Ya.
saya nak merujuk kepada ayat Quran surah Al-Fatah ayat 10 yang berkaitan dengan apa ni bai'ah ni jugalah. Ya, ya. Saya tanya-tanya, kalau kita tengok kepada akhir ayat itu, Ya. waman aufa bima ahada alaihullah. Jadi saya tanya kenapa dia jadi alaihullah tidak alaihillah? Itu dari segi qiraat lah, bacaan. Hakikatnya alaihi sama juga. Hakikatnya alaihi lah. Cuma di sini dari segi bacaan itu alaihu. Itu dari segi qiraat lah. Kalau kira dari segi nahu sepatut bagi bawah lah sepatutnya alaihi. Yang biasanya begitulah. Yang biasanya begitu. Saya dulu ingatkan silap balik Quran saya baca, saya tengok dan lain-lain pun semua sama alaihullah. Memang begitu, memang begitu. Jadi kita rasa setakat itulah dulu ya untuk wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.